أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب قل إن الله يضل من يشاء ويهدي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، لست بخيركم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pagi ini kita sambung kitab kita Nasihat Agama dan Wasiat Iman karangan Habib Abdullah Haddad. Kita masuk pagi ini tajuk batal dakwaan orang yang berdosa dengan takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah, adapun alasan yang mengatakan bahawa takdirlah yang menyebabkan seseorang itu berdosa, sebagaimana yang disebarkan oleh syaitan yang terkutuk di lisan kebanyakan kaum muslimin, maka padanya ada bahaya yang besar sekiranya dikatakan kepada salah seorang di antara mereka yang telah meninggalkan kewajipan yang diperintah dan melakukan pula setengah dari larangannya, bahawa anda telah melanggar perintah Allah dan Rasulnya, kelak ia akan menjawab bahawa yang demikian itu telah ditakdirkan Allah ke atasnya, telah termaktub dan ditentukan. Ia berani membuat alasan-alasan yang batal dan mencuci diri dari kesalahan yang dilakukan itu, sambil melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap Allah Ta'ala atas segala kelakuannya yang tidak baik itu. Tidakkah ia mengetahui bahawa Allah itu tidak akan disoal tentang apa yang dia lakukan, malah mereka sekalian akan disoal oleh Allah Ta'ala. Hari ini tu kita nak tolak, nak bagi tahu kat kita, tertolaklah pandangan sekumpulan manusia yang mengatakan bahawa dia melakukan maksiat tu kerana takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lebih contoh, kalau dia tak semayang, kita tanya dia, "Mak, pasal apa hang tak semayang?" Nak buat lagu mana, Allah dah takdirkan aku tak semayang.
Pasal apa hang zina ni? Sebab mana? Allah dah takdir, Allah dah tulis dah aku ni di lauh mahfuz lagi sejak azali. Tarikh sekian-sekian aku akan berzina. Dia bagi tanda tu. Ini orang ini pandangan ini tertolak dan pernah berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seorang lelaki ditangkap atas kesalahan minum arak. Bila sampai di mahkamah, maka hakim tanyalah. Dijatuhkan hukuman. Maka dia sebagai dalihan dia, kamu tak boleh nak sabitkan aku bersalah minum arak kerana telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk aku minum arak. Maka Sayyidina Umar dengan tegas telah menjatuhkan hukuman 40 sebatan. Kerana kesalahan orang yang minum arak ni disebat dengan sebatan sebanyak 40 kali sebatan. Dan digandakan lagi 40 sebatan. Kerana apa? Kerana dia telah menyalah tafsirkan qudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Ganda lagi. Oleh kerana kalau hang minum arak saja 40 lah, tapi oleh kerana hang pandai-pandai duk menyalahkan qudrah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ganda lagi. Tu. Dia kena lagu tu. Barulah orang tak berani nak menyalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di Islam maksudnya barulah orang tak berani nak hina tu. Makna hina tu menghina al-Islam. Hari ni tuan-tuan orang hina Islam memang hina. Kenapa? Kerana pergi mahkamah denda apa? 3,000. Benda 3,000 tak heran pun bayar jamin. Jadi orang dengan sewenang-wenangnya hina. Tengok zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dalam hukuman tu tegas. 40 sebatan untuk peminum arak. Hina pula, ganda lagi. Berani geng hak asasi itu nak bantah. Orang ni nak lawan Sayyidina Umar. Mana orang lawan tu? Kuasa Islam itu kuat. Lah ni kita tak kuat tuan. Lebih-lebih kena saman. Orang takut kena saman. Baik. Jadi kalaulah orang yang berpandangan lagu tu tuan-tuan, apa guna Allah Subhanahu Wa Taala adakan syurga dan neraka? Nanti syurga neraka ni disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau syurga untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang yang beriman. Yang Allah sebut jazaan bima kasabu. Balasan. Semua Allah sebut inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Sudah hari ini. Bila dah masuk syurga tu dapat pakaian-pakaian, dipakaikan gelang-gelang emas, minuman-minuman lain. Allah kata, ini semua adalah sebagai balasan di atas apa yang kamu usahakan di dunia dulu. Neraka. Kenapa seorang itu masuk neraka? Kerana dosa yang dia lakukan semasa di dunia. Kalaulah ditakdirkan, berarti bila semua ditakdirkan, berarti dia tak ada dosa, tidak? Tak ada dosa. Tak ada dosa. Kenapa aku buat ni? Kenapa? Kerana takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak adalah konsep taubat dan sebagainya. Tak betul lah tu. Ini pandangan yang tak betul. Jadi, tu guru kita kata apa? Pada pendapatku, ucapan orang yang melakukan maksiat ini lebih berat dosanya dari maksiat yang dilakukan itu sendiri. Kalaulah kamu minum arak tu berdosa, tapi bila kamu kata saya minum arak ni kerana ditakdirkan, itu lebih berat ni. Sebab tu saya nombor ganda lagi tu. Ganda lagi. Ganda lagi. Kenapa? Mulut kamu tu celupar. Kalau kamu minum arak saja, kamu berdosa saja. Tapi bila dah kata lagu tu, bukan setakat berdosa, boleh dianggap sebagai batal iman dah. Dan dia kata lebih mengandungi bahaya atas dirinya. Sama ada di dunia maupun di akhirat. Di dunia apa dah? Kalau zaman Sayyidina Umar, kena ganda hukuman. Di akhirat, na'udzubillah lah, azab yang lebih dahsyat. Sebab maksud ucapan yang ini, jika ia mengiktiqadkannya di lubuk hatinya, menunjukkan bahawa tiang-tiang agamanya sedang bergoncang dari asasnya. Berarti kalau ingat, jangan siapa-siapa yang ni tuan-tuan. Penyakit-penyakit ni kan, semua ni dah sampai berlaku. Zaman dulu sampai sekarang pun berlaku. Ingat orang yang berani buat ucapan ini, sebenarnya iman kamu sudah bergoncang. Bahaya. Bilakah orang yang berdosa ini akan bertaubat dari maksiatnya?
Bilakah ia akan menyesal atas segala perbuatannya yang buruk itu? Bilakah ia akan meminta ampun sedang ia tiada mengaku bahawa segala perbuatan dosa itu dilakukan dengan kehendaknya? Jadi bila orang tu nak taubat? Karena kita dah belajar kan, bila tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Berarti bila kita ni buat maksiat, kita akan rasa bersalah. Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunlah dosaku. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri dengan melakukan kesalahan dosa. Sekiranya kamu tidak ampunkan kami dan belas kasihan terhadap kami, nescaya kami akan tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Tu kerana orang tu rasa dia bersalah. Tapi kalau orang tu anggap dia tu kesalahan dia tu dilakukan telah ditakdirkan, bila dia nak taubat? Dia tak akan rasa bersalah sampai bila-bila. Bagaimana ia boleh mengatakan bahawa ia adalah terpaksa dan terdesak, tiada mempunyai pilihan atau kuasa? Inilah yang dikatakan mazhab Jabariyah, iaitu satu kaum yang menimbulkan bid'ah dalam agama, yang mendakwa tiada punya kuasa dan pilihan sama sekali. Jadi fahaman Jabariyah dulu, kini sampai sekarang pun ada, tuan-tuan. Fahaman yang menyatakan kita ni umpama sehelai bulu burung saja. Ke mana ditiupkan angin, maka ke situlah. Kalau ditiup ke barat lah bulu tu. Kalau ke timur lah. Ini fahaman Jabariyah. Dianggap sebagai terpaksa. Pasal apa zina? Terpaksa. Karena terpaksa. Lagu tu. Zina kerana terpaksa. Tak betul tu. Sebab kita kena, walaupun Allah ni qudrah, Allah berkuasa segala-galanya, tetapi di sana ada satu apa istilahkan sebagai ikhtiariyah. Allah bagi ikhtiar pada kita. Allah ikhtiar antara fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilham tu, ilham fujur dan ilham taqwa. Diberikan ilham, kemudian kita diberi kuasa memilih. Contohlah kalau bukti bahawa kita ni diberi kuasa memilih, main makanan nasi apa? Nasi goreng ayam berempah. Nasi goreng ayam berempah. Sebelahnya tikui bakar. Busuklah tu. Adakah kita ni pergi makan tikus? Oh, hari ni saya ditakdirkan Allah makan tikus. Ada. Mana ada kita pernah? Tak ada. Semua orang akan makan nasi goreng ayam berempah. Tu dalam YouTube tu dah makan lipas tu. Itu saja hang dapat mampu. Makan lipas. Makan labah-labah. Bukan labah-labah tuan-tuan. Besi. Orang panggil besi. Besi basuh pinggan makan juga. Sabut macam tu. Tu kan apa tu, geng-geng nak gila, dia istilahkan sebagai konten. Ini makan konten tuan-tuan. Jadi muslimat ni nak konten bagus. Pagi ni balik lagi, ambil botol rebus. Hari ni menu makcik hari ni adalah masak lemak botol mineral. Rebus itu, lepas rebus itu makanlah. Tokok sikit. Sedapnya. Tak kira viral, lakulah tu. Dalam zaman sekarang lah, dia biasa yang viral lagu tu. Nak konten. Baik, itu Jabariyah. Masih satu pandangan yang menganggap bahawa manusia ni tak ada kuasa langsung. Semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lawan kaum ini ialah kaum Mu'tazilah, iaitu satu puak lain yang tergolong dari ahli-ahli bid'ah juga. Mu'tazilah ni dia satu fahaman yang meletakkan bahawa Allah ni tidak campur tangan langsung urusan kita. Kalau kita nak kaya, kita sendirilah. Kalau kita nak pandai, kita sendirilah. Tidak campur tangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu pihak. Hak Jabariyah kata Allah segala-galanya. Hak Mu'tazilah, kitalah segala-galanya. Lah ni dia tak nama Mu'tazilah, dia nama sebagai kumpulan apa? Rasionalisme. Guna akal. Tak guna, tak mau tunjuk, tak guna petunjuk Allah lah, tak guna wahyu, nak guna akal belaka. Ini masalah. Sebab tu yang bila timbul isu hak sama rata tu, mana boleh
Orang perempuan ini dapat pusaka sikit. Ini tidak adil, dia kata. Sedangkan orang perempuan ni lemah. Orang lelaki kuat. Orang lelaki kan kuat kan, boleh bekerja, nak kerja apa boleh. Orang perempuan ni lemah. Sepatutnya orang perempuan lah yang kena dapat harta lebih. Dia gunakan dia. Nah, sedangkan dalam hal harta, Allah Subhanahu Wa Taala tak izinkan manusia untuk mengagihkan harta tersebut. Kenapa? Manusia tak pandai. Contohnya tuan-tuan, anak ni duduk banyak faraid di masjid Sungai Ulang. Contoh, kita ada anak 5 orang. Hal 4 orang lagi semua duduk Kuala Lumpur. Hal sebelah tu ya, hak seorang tu duduk sebelah mana. Kalau kita nak bagi harta mana? Kita bagi sebelah rumah tu lah. Hak jauh tu, hak jauh tak boleh. Tak tanya dua jauh, tak tanya kat mak, tak tanya kat ayah, nak bagi kat mak. Bapa, kita nampak mak ni yang sayang kat kita, apa tu? Tiba-tiba bila kita mati tuan-tuan, harta kita bagi mak boleh enjoy habis. Tak tanya kat kita. Anak duk Kuala Lumpur tu, hak itulah yang duk buat tahlil, hak itulah yang duk baca Quran, hadiah kat kita. Apa? Kita tak tahu siapa di kalangan anak-anak kita ni yang betul-betul sayang kat kita. Hak sebelah rumah tu duk pujuk. Kenapa? Duk nampak geran tanah kita ya. Lepas tu Allah tak benarkan. Allah tak izin. Hampu tak pandai manusia. Aku yang akan hagihkan harta. Harta ghanimah Allah sendiri yang. Dan disebut harta. Allah harta negara. Ya Allah sebutkan, ma'afa Allah ala rasuli min ahli al-qura falillah walir rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Harta negara ni untuk apa? Untuk rasul, untuk apa, anak yatim, untuk kaum kerabat, untuk kaum miskin. Supaya apa? Supaya harta negara tidak berlegar di kalangan kroni kamu saja, hak kaya-kaya saja. Baik. Kemudian adapun kepercayaan ahlul haq, yakni puak yang benar, atau puak ahlus sunnah wal jamaah, ialah puak yang berdiri di tengah-tengah antara dua puak ini, sesuai seperti mana yang disifatkan oleh setengah ulama menurut firman Allah Ta'ala, iaitu yang keluar dari antara tahi dan darah sebagai susu yang bersih, sedap dan enak, dirasakan oleh orang-orang yang meminumnya. Demikianlah diumpamakan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dari kedua i'tiqad yang menyeleweng itu tadi. Ulama bandingkan akidah kita ni tuan-tuan. Kita semua mestilah berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ni betul, jangan turut lain. Jangan turut Jabarah, jangan turut Mu'tazilah. Mu'tazilah moden lah, geng-geng liberal. Geng-geng apa liberal, geng-geng rasionalisme. Jangan turut puak-puak ni. Kita kena berpegang dengan akidah al-sunnah wal-jamaah, kerana inilah akidah yang suci yang digambarkan. Jabariyah tu umpama Jabariyah dan Mu'tazilah tu umpama darah dan tahi. Manakala al-sunnah wal-jamaah ialah umpama susu. Bagaimana Allah bersihkan susu ni asal mana? Asal daripada berada di antara darah dan najis. Tiba-tiba Allah boleh hasilkan susu yang suci lazat. Samalah ulama bandingkan akidah al-sunnah jemaah ni umpama duduk di tengah-tengah, tidak menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mengenepikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita yakin bahawa antu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Kita yakin dengan takdir Allah baik dan jahat. Segala kebaikan dan kejahatan itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah beri ikhtiar kepada kita. Tu yang ustaz-ustaz dia cakap tu, yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada saya sendiri. Lagu mana tu? Itu dinamakan sebagai adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya baik buruk tu daripada Allah. Jadi kalau ustaz kata yang baik itu daripada saya, yang baik itu daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah, itu dinamakan sebagai tidak beradab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kata yang baik daripada Allah, yang buruk itu hasil daripada kelemahan saya sendiri. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Tengok dalam Al-Quran Allah sebut cerita Nabi Ibrahim, alladzi khalaqani fa huwa yahdin. Dialah yang mencipta aku dan dialah yang memberi hidayah padaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dialah Tuhan yang telah memberi makan padaku dan memberi minum padaku. Walladzi wa idza maridtu fa huwa yasbin. Bila aku sakit,
dialah yang menyembuh. Ini adab Nabi Ibrahim dengan Allah SWT dalam bab sakit. Nabi dia tak kata Allah yang menyakitkan aku, dialah yang menyembuhkan. Tengok. Sebaliknya disebut bila aku yang sakit, Allah yang betul. Termasuk dalam contoh adab Nabi-Nabi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bagi sakit? Allah lah. Tapi Nabi Ibrahim tak sebut Allah yang bagi sakit. Aku yang cari penyakit. Itu adab dia. Baik. Adapun kepercayaan Ahlussunnah wal Jamaah, moga-moga Allah golongkan kita ke dalam golongan ini dengan rahmat-Nya. Amin. Iaitu pertama, tiada berlaku suatu benda pun sama ada kecil mahu besar melainkan dengan ketentuan Tuhan dan kehendaknya serta qudrah dan iradahnya, dan sesungguhnya sekalian hamba-Nya dan perbuatan mereka sama ada yang baik maupun yang buruk adalah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah kita yang pertama, bahawa segala yang baik, buruk semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sekalian makhluk dituntut supaya mematuhi perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan bahawa mereka tidak dibolehkan meninggalkan sesuatu pun dari perintah-perintah itu. Di samping itu mereka dikerah untuk menjauhi segala larangan Allah dan menyingkirkan diri daripadanya serta merta. Yang kedua kena ingat, kita kena semua kita ni mesti patuh pada perintah Allah. Suruh semayang, kena semayang. Allah suruh puasa, kena puasa. Allah suruh zakat, kena zakat. Dan dalam masa yang sama, kena jauhkan maksiat. Jangan berzina. Allah diharamkan zina. Jangan berzina. Jangan berjudi. Maka kita jangan berjudi. Allah larang jangan minum. Maka jangan minum arak. Kalau kadang-kadang kita terlibat dengan maksiat tersebut, maka segera keluar. Itu akidah kita. Segera keluar. Tak boleh kita nak buat lagu mana. Tunggulah Allah izinkan nanti untuk aku berhenti berzina, baru aku berhenti. Tak boleh. Kita kena, kalau terlibat dengan maksiat, maka segera kena keluar. Kemudian, kiranya mereka tercebur ke dalam salah satu maksiat, maka hendaklah mereka segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam ni tak boleh lari daripada terlibat dengan dosa. Maka bila berdosa, Allah bagi ruang, Allah yang Maha Pemurah ni memberi ruang untuk kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat. Taubat ni banyak besar pahalanya. Sebab tu di akhirat nanti ada satu syurga, pintu syurga, pintu apa? Pintu At-Taibin. Dia ada Ar-Rayyan, pintu Rayyan untuk orang yang berpuasa, ada pintu As-Salah untuk orang yang sembahyang, dan ada pintu At-Taibin untuk orang yang bertaubat. Besar pahala orang yang bertaubat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, jika terluput salah satu daripada perintah Allah, hendaklah mereka segera mengqadhakannya serta bertaubat kepada Allah disebabkan kelalaiannya. Kita tergalit, tuan-tuan, balik. Mak ya, sembang macam kami lah tu. Kami duk biasa mesyuarat, tuan-tuan, lepas Aisyah. Hari tu cadang mesyuarat awal sikit. Pukul 8. Lepas habis mesyuarat, tuan-tuan wala duk sembang makan, balik bagi tidur tu lah. Balik. Dalam pukul tanya Allah, tak semayang lagi. Maksudnya kita terlupa. Maka segera kita kodokkan semayang kita tadi. Kenapa? Terlalai. Berkata pergi solat semayang. Tunggu Aisyah solat. Lepas Aisyah tu kodok tak. Kena kodok terus. Kenapa? Itu kaedah kita sebagai orang yang bermazhab dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kelima, mereka tiada dibolehkan memprotes ke Allah sama sekali. Tak boleh. Maksudnya, bila berlaku sesuatu yang buruk pada kita, tak boleh nak salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita terlibat dengan maksiat, jangan salahkan. Ya Allah, kenapalah engkau telah takdirkan. Tak boleh tu. Tak boleh menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau membuat alasan-alasan untuk menyalahkan takdir. Bagi mahkamah, sebulan kamu dengan ini disabitkan kesalahan mencuri wang negara. Contoh tambah tu. 2.6 bilion contohnya lah. Contoh tu tidak ada kaitan hidup mati. Tuan Hakim, saya mengaku tidak bersalah
Kenapa? Semua itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak guna dalihan tu? Tak boleh. Dalihan tak tahu pun tak boleh kan? Ignorant of law is not an excuse. Tu. Saya tak tahu kata mencuri ni salah, tak boleh juga. Nak menyalahkan takdir pun tak boleh juga. Kerana apa? Kerana yang demikian itu tidak benar. Lantaran itu mereka tiada dibenarkan untuk membuat keuzuran serupa. Tak boleh nak excuse dengan alasan tu. Saya puan zina, nak buat mana? Allah takdirkan zina. Tak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala telah mensifatkan orang-orang ini sebagai musuhnya. Na'udzubillah. Ingat, orang yang menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala bila dia buat maksiat, maka Allah kata kamu ni musuh aku. Kerana mereka memprotes iradah Allah Ta'ala. Lalu Allah pun menolak protes itu serta mencaci sikap mereka yang serong itu. Allah mengancam dakwaan mereka itu dan tidak diterimanya sambil mendustakan mereka. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai' kadzalika kadzdzaba alladhina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal 'indakum min 'ilm fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhann wa in antum illa takhrusun qul falillahil hujjatul balighah. Surah Al-An'am ayat 148 hingga 149 yang bermaksud akan berkata orang-orang yang menyengutukan Tuhan, kalau Tuhan menghendaki, nescaya kami dan bapa-bapa kami tidak akan mempersekutukannya dan kami tidak akan mengharamkan untuk diri kami barang suatu apapun. Begitulah pula caranya orang-orang yang sebelum mereka mendustakan kebenaran Tuhan sampai mereka menanggung hukuman kami. Katakan, adakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Kamu hanya menurutkan prasangkaan sahaja dan kamu hanya membuat kebohongan belaka. Katakan, Tuhan mempunyai alasan yang tepat. Satu lagi firman Allah, wa qalil ladzina asyraku law syaa Allahu ma abadna min duni min syai'in nahnu wala aba'una wala haramna min dunihi min syai' kadzalika fa'ala alladhina min qablihim fahal 'alal rusuli illa al-balaghul mubin. An-Nahl ayat 35. Dan berkata orang-orang yang menyengutukan Tuhan, kalau Tuhan menghendaki, nescaya kami tiada menyembah barang suatu apapun selainnya, baik kami ataupun bapa-bapa kami, dan tidak pula kami mengharamkan barang suatu tanpa perintah Tuhan. Begitulah yang diperbuat oleh orang-orang sebelum mereka. Kewajipan para rasul itu hanyalah menyampaikan penjelasan yang nyata. Maksudnya orang kafir dulu, bila diajak kepada beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bagi alasan. Bagi alasan, kami ni Allah dah takdirkan sembah berhala. Dia punya alasan tu. Maksudnya menyalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal apalah yang pergi sembah mikna. Kamu yang pergi sembah benda tu buat apa? Sebab tu Allah kirimkan ribu-ribu nabi, rasul 313 orang. Siamalah dah buat rasul ni wafat, diganti dengan para alim ulama untuk apa? Nak ingatkan, ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, jauhilah taghut. Berarti tak boleh nak menyatakan salah tu di sisi Allah. Tak boleh nak kata Allah ni yang takdir kamu semua, kamu yang pencari pasal. Jadi tok guru kita nak sebut, awas, dia kata. Awas kamu, jangan sampai kamu mengikut jejak langkah orang-orang musyrikin dalam membuat protes terhadap Tuhan Rabbul Alamin. Maksudnya, kalau orang tu bila dia buat maksiat, menyalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka hampa sopok-pokok kafir lah. Pokok kafir tu dah sesat. Bila orang Islam ni buat maksiat, menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu pun akan tergolong di kalangan orang-orang itu. Berarti, kena ingat, menyalahkan takdir ini melebihi daripada dosa yang dilakukan. Kalau minum arak tu berdosa, tapi bila dia menyalahkan takdir, dosanya lebih lagi, lebih berat, dan disebut dalam ini sampai boleh menyebabkan batal iman. Wallahu a'lam. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم
ولسائر المسلمين والمسلمات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan, kita dah dapat tahu dah tarikh penamaan calon dan hari buang undi 19 bulan. Jadi insya-Allah lah jangan pergi pejabat travelan nak pergi umrah. Tangguh dulu. Tangguh dulu tuan-tuan, tunaikan tanggungjawab kita sebab pilihan raya kali ini adalah pilihan raya yang sangat penting. Silap buat percaturan, negara kita akan jatuh ke tangan musuh, na'udzubillah. Cukuplah Allah dah bagi tunjuk kat kita kejahatan mereka selama 22 bulan. Jangan diulangi kesilapan ini. Tok Guru sebut, tidak mengundi bererti mengundi. Maksudnya, kita tak mengundi, seolah-olah kita telah membiarkan orang-orang yang jahat ni menjadi pemimpin. Kita jangan ingat, ambil biar, tak mahu lah, siapa naik pun siapa tak. Sebenarnya tak mengundi pun berdosa juga. Kenapa? Kerana kita tak mengundi lah, telah menyebabkan orang ni berkuasa. Orang hak zalim ni, orang penipu penyamun ni berkuasa. Kerana kita tak mengundi inilah menyebabkan orang-orang kafir ni berkuasa. Jadi pastikan kita tunaikan hak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pilihlah orang yang baik untuk mentadbir negara kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman, matikanlah kami dengan iman, himpukanlah kami di mahsyar dengan iman, masuklah kami ke dalam syurga dengan iman. Allahumma habib ilainal iman wa zin fi qulubina. Wa Tuhan, tanamkanlah dalam hati kami perasaan cinta terhadap iman dan hiaskanlah iman dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa Tuhan, tanamlah ke dalam hati kami perasaan benci terhadap kufur, maksiat dan juga kederhakaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.